Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi dan kasihi sekalian. Apa khabar semua? Jadi cikgu harapkan semua anak-anak didik cikgu berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi pada hari ini, hari Selasa 17 Ogos 2021, kita masih lagi meneruskan subjek kita yang sama bersama dengan Cikgu Bakri, iaitu subjek sejarah. Cuma pada hari ini kita akan meneruskan dengan satu subtopik yang baru, iaitu cerita rakyat kebanggaan kita. Jadi kita lihat untuk slide yang seterusnya. Okey, standard kandungan. Seperti biasa, kenapa kita perlu mengetahui standard kandungan? Itu sudah tentulah supaya awak tahu tujuan awak belajar ataupun tujuan awak menimba ilmu dalam sesuatu subjek. Okey. Asas 11.1.5 menghuraikan cerita rakyat berunsurkan tempatan dalam masyarakat Malaysia. Jadi tambahan bagi standard kandungan tersebut ialah K11.1.7 menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Dan seterusnya K11.1.8 menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia. Jadi kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, ini cikgu ambil daripada buku teks di halaman 92. Dan kita akan teruskan ke halaman 93, 94 dan 95. Jadi apa yang kamu saksikan di sebelah cikgu ni ialah halaman 92 dan 93. Cikgu gabungkan ya kedua-dua muka surat tersebut. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu akan lihat muka surat yang satu muka surat tersebut hanya ada sebelah sahaja. Jadi kita baca bersama-sama. Okey, yang pertama ya, cikgu besarkan sedikit. Okey, ini dialog anak dia. Kita gunakan suara yang agak berbeza sedikit untuk anak dia. Testing. Okey, ayah, apakah cerita rakyat? Okey, anak dia tanya. Okey, mari kita lihat apa ayah dia sebut. Okey, cerita rakyat ialah cerita yang berbentuk cerita lisan. Cerita ini disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya, menjadi warisan dalam masyarakat kita. Cerita rakyat biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita yang mempersembahkan cerita rakyat terutamanya dalam majlis keramaian. Okey, kita tengok dulu siapa yang akan bercakap seterusnya. Okey, nombor 3. Okey, mak dia akan bercakap dia. Tengok dialog mak dia. Okey, kita baca bersama-sama dan cikgu akan ubah suara mak dia. Cerita rakyat disampaikan untuk berhibur dan mendidik. Ada beberapa jenis cerita rakyat, antaranya legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan cerita hikayat. Okey, kita tengok dialog seterusnya. Dialog seterusnya nombor 4, atuk dia pula yang bercakap. Okey, kita tengok apa atuk dia nak cakap. Masa atuk kecil dahulu, cerita rakyat disampaikan oleh pemilik ulara. Ada yang menggelanya dengan nama lain seperti Tok Selampit atau Awang Batin. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar apa itu Tok Selampit. Kita juga pernah dengar mengenai Awang Batil. Kalau awak kurang pasti, boleh rujuk balik subtopik kita yang telah lepas ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya nombor 5, nenek dia pula yang bercakap ya. Kita tengok apa nenek dia cakap. Betul kata atuk kamu, antara cerita rakyat yang pernah nenek dengar ialah Angan-Angan Mak Jenin. Ada juga cerita rakyat tempatan yang lain seperti Puteri Satubong dan Puteri Sejinjang. Kisah 6 orang buta melihat gajah dan Dayan budak hidung terbalik.
Okey, dia macam-macam versi cerita lah dan ada pelbagai jenis cerita dan awak kalau nak tahu maklumat atau info yang lebih lanjut, boleh search pada internet dan awak typekan cerita-cerita yang awak nak tahu. Bolehlah search cerita yang ada yang diceritakan oleh nenek ini ni. Contoh seperti Puteri Santubong, Puteri Seninjang, kisah 6 orang buta melihat gajah dan Dayan budak hitung terbalik. Cikgu pasti kamu mungkin akan jatuh cinta atau menggemari cerita tersebut. Sebabnya cerita-cerita tersebut penuh dengan pengajaran dan iktibar. Okey. Seterusnya kita akan baca dialog nombor 6. Nombor 6, dia ni kakak kepada budak tadi. Dia cakap, Betul ni, saya baru habis membaca cerita angan-angan Mak Jenin. Tak sabar saya nak bercerita kepada kawan-kawan saya. Okey, dia pun tak sabar nak cerita kepada kawan-kawan dia. Okey, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, sebelum cikgu pergi pada slide yang seterusnya, kita tengok kat bawah ni. Dia ada sedikit info. Mitos ialah cerita yang mengandungi unsur-unsur sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian alam. Mitos ni sebagai tambahan juga ialah satu cerita dongeng. Mungkin pada masa dulu betul mungkin ada cerita-cerita tersebut, tapi disebabkan oleh peredaran zaman mungkin telah ditokok tambah menjadi sesuatu cerita yang berlainan daripada cerita asalnya. Jadi mitos wujud atas penceritaan daripada orang dahulu dari zaman ke zaman. Okey, kemudian seterusnya legenda ialah cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Legenda ini mungkin satu cerita yang betul. Seperti juga mitos, legenda juga tidak terlepas daripada cerita dongeng. Macam cikgu cakap tadi, disebabkan oleh peredaran zaman dan dia tidak diceritakan secara bertulis, dia diceritakan secara lisan. Lisan ni maksudnya diceritakan secara langsung. Contohnya macam sekarang ni cikgu cerita dan awak dengar. Dan nanti bila awak dah besar, awak pula cerita pada anak-anak ataupun cucu awak. Begitulah gambarannya pada masa dahulu. Jadi seterusnya, hikayat ialah cerita riwayat atau sejarah hidup seperti Hang Tuah. Mungkin awak pernah dengar hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah tu dia menceritakan sejarah hidup Hang Tuah daripada dia kecil sehinggalah dia besar dan beberapa sumbangan Hang Tuah kepada negeri Melaka. Jadi kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ialah muka surat 94 dan 95 cikgu gabungkan juga seperti muka surat 92 dan 93. Okey, tanpa membuang masa, mari kita baca dialog di antara murid-murid di sekolah. Okey, yang pertama, okey, kita tengok murid perempuan ni. Murid perempuan ni tadi kakak kepada yang menanyakan soalan tu ya. Di muka surat 92 tadi. Okey, kita ubah suara dia. Janet, ini buku awak. Saya seronok membaca kisah angan-angan Mak Jenin. Rupanya Mak Jenin ini seorang pemuda yang kuat berangan-angan untuk memajukan dirinya. Buktinya dia memanjat pokok kelapa untuk menyara hidupnya. Okey, itu kata kawan dia ni. Okey, kita tengok apa kata Janet. Kita besarkan sedikit. Okey, ya, angan-angannya nampak munasabah. Bermula dengan mengambil upah, memanjat pokok kelapa, dia mula merancang untuk berjaya. Dia akan membeli telur ayam dengan upah tersebut. Telur itu akan dieramkan. Apabila menetas, anak ayam itu akan dipelihara sehingga boleh dijual. Hasilnya akan digunakan untuk membeli lembu dan kuda. Ketika sedang menunggang kuda inilah dia terjumpa Tuan Puteri dan ingin memikatnya. Saat inilah dia terjatuh dari pokok kelapa. Tengok pula siapa yang bercakap. Okey, kemudian ada kawan dia menyampuk. Okey, kawan dia yang lelaki. Okey, lelaki kita buat suara lain sikit. Hahaha, kelakar juga rupanya. Namun, ayah saya ada memberitahu supaya melihat cerita angan-angan Mak Jenin ini daripada pandangan yang positif. Bukankah angan-angan juga bererti cita-cita atau keinginan?
Kalau kita hayati ceritanya, kita akan faham bahawa Mak Jenin seorang perancang yang bijak. Ia tidak impikan kekayaan datang dengan mudah. Okey, kemudian kita tengok kawan dia. Betul Akid, kita perlu berusaha keras untuk berjaya. Seperti Mak Jenin, kita perlu berusaha dari peringkat bawah lagi. Berjimat dan berfikiran jauh. Okey, Okey, nombor 5. saya setuju. Kita juga perlu bijak merancang dan berjiwa usahawan. Lihatlah Mak Jenin bersungguh-sungguh ingin menjadi usahawan pertanian dan terus memajukan dirinya. Okey, nombor 6. Wah, Akid dan Swilin, pandainya awak berdua. Saya juga ingin merancang dengan bijak. Bermula daripada bawah, berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya. Seterusnya, ini yang terakhir. Nampaknya kita semua mempunyai impian yang sama. Ingin berjaya dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Tetapi jangan pula berjaya kita leka sehingga lalai dan akhirnya jatuh. Okay, selesai kita baca dialog-dialog dalam buku teks tersebut. Okey, itu hanya santai saja ya, sebagai hiburan kamu semua. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ini tak ada dalam buku teks kamu, cuma sebagai pengetahuan tambahan. Okey, ini cerita rakyat mengikut kaum ya. Kalau kaum Melayu sebenarnya kita ada banyak. Ini juga termasuk dengan kaum-kaum yang lain ya. Sebenarnya bukan kaum Melayu saja yang ada cerita rakyat. Kaum-kaum yang lain pun ada cerita rakyatnya yang tersendiri, dan bukan satu saja, bukan seperti yang cikgu tunjukkan ni saja. Mereka juga ada pelbagai cerita rakyat yang lain, dan kisahnya sangat banyak sehingga tidak mampu untuk cikgu ceritakan dan tidak mampu untuk cikgu kumpul. Tapi kalau kamu ada masa, ada peluang, bolehlah kamu menjelajahi cerita-cerita rakyat yang ada di Malaysia ya. Okey, kaum Melayu, cerita kaum Melayu, kita terkenal dengan nahkoda tanggang. Cikgu pasti kamu pernah mendengar nama si Tanggang. Moral daripada cerita ni ialah supaya kita tidak mendahaka kepada kedua ibu bapa kita. Dia mendidik dan memberi pengajaran, tidak mendahaka. Okey, kalau kaum Cina ni kongsi meminta tunjuk ajar budak kecil. Okey, cikgu ada baca, tapi dah lama sangat cikgu baca ni. Mungkin masa tu cikgu sebaik kamu umur 12 tahun. Okey, tapi apa yang cikgu ingat, cikgu tak tahu macam nak sebut. Kongsi ni ia ialah seorang sarjana. Bila sarjana ni maksud orang yang bijak pandai. Okey, pada satu hari tu dia ingin lalu. Ini cikgu pendekkan ya ceritanya. Dia ingin lalu. Kemudian dia berjumpa dengan seorang budak kecil. Budak kecil tu tak bagi dia lalu. Okey, kalau nak lalu kena jawab soalan. Malangnya kongsi ni dia tak dapat nak jawab soalan budak kecil tersebut, walaupun dia seorang yang bijak pandai. Pengajaran dekat sini, kita janganlah memandang rendah kepada sesiapa pun walaupun dia lebih muda daripada kita. Okey. Dan seterusnya cerita kaum India. Ini berkenaan dengan ahli sihir yang angkuh. Okey, ini cikgu pernah baca. Mungkin masa tu cikgu dah besar sikit, mungkin sudah mendengar. Ahli sihir yang angkuh ni, pada satu hari dia berjalan-jalan ke sebuah kampung. Dia nak mencabar sesiapa saja untuk berlawan dengan dia. Datang satu pemuda ni, kalau cikgu tak silap namanya Talina Ligram ke apa, cikgu tak ingat. Tapi ada seorang pemuda ni, dia pun bersetuju untuk bertanding dengan ahli sihir ni. Ceritanya dekat sini cikgu pendekkan. Dia meminta ahli sihir tu membuka mata, tapi dia menutup mata. Pemuda tu menutup mata, tapi ahli sihir tu membuka mata. Ahli sihir tu terkejutlah. Senangnya macam ni, dia kata. Jadi dipendekkan cerita, pemuda yang menutup mata tadi, dia menggenggam pasir dengan tangan dia. Kemudian dia mencampakkan atau dia menemparkan pasir tersebut kepada mata dia. Ingat tak tadi? Mata dia dah tertutup. So tak ada apa-apa jadi pada pemuda tu. Sedangkan ahli sihir tersebut matanya terbuka, dan ahli sihir tersebut akhirnya mengaku kalah dan malu dengan tindakan dia. Okay?
Sebabnya dia tahu dia tak mampu nak buat begitu. Okey, dan seterusnya cerita kaum Iban. Ini tentang kura-kura yang pintar. Kura-kura yang pintar ni, kalau cikgu baca kisah dia, dia ada sebatang seruling yang dia perbuat daripada tulang kawan dia. Kawan dia, kura-kura ni berkawan dengan seekor monyet yang nakal. Tapi bila monyet itu mati, dia ambil tulang tersebut dijadikan seruling. Nak dijadikan cerita, seruling tersebut sangat merdu bunyinya sehingga menarik perhatian seorang raja. Seorang raja tersebut dia menggunakan pelbagai tipu helah untuk mencuri seruling tersebut daripada kura-kura. Jadi bila dia dah curi, kura-kura ni menggunakan dia punya kebijaksanaan untuk mengambil seruling tersebut dengan bekerjasama dengan seekor ketam gegasi. Ketam gegasi itu sangat kuat, dia mencengkam, menyempit raja tersebut sehingga raja tersebut cedera dan akhirnya mati. Okey, dan akhir sekali cerita kaum Karazan. Yang ini cikgu baca daripada internet dan cikgu baru baca sebenarnya. Burung layan pun menarik ceritanya. Dia berkenaan dengan seekor burung layan yang suka meniru. Satu hari ada seekor burung merak datang ke dalam hutan. Semua burung memberi laluan kepada burung merak tersebut. Dan burung layan ni dia cemburu dan ingin meniru. Tapi malangnya dia tidak dapat meniru kecantikan burung merak tersebut. Dan burung layan-layan ini akhirnya malu dengan cemuhan dan kritikan daripada ahli-ahli hutan yang lain. Jadi sebenarnya untuk cerita rakyat ni, satunya yang isi yang pentingnya dia memberi pengajaran dan iktibar. Sebab itulah cerita ini sentiasa diceritakan dari zaman ke zaman, supaya setiap orang daripada sesuatu zaman tersebut boleh mengambil iktibar dan pengajaran. Okey, akhir sekali kita nak tahu kepentingan cerita rakyat. Okey, buat apa kita nak tahu kan cerita rakyat yang dah lapuk? Sebenarnya kalau kita kata cerita rakyat ni cerita yang lapuk, sebenarnya itu kesilapan kita yang nyata. Okey, kenapa? Kerana yang pertama, cerita rakyat ini memupuk minat murid-murid terhadap cerita rakyat. Ini kepentingan kita memelihara cerita rakyat, supaya kita dapat memupuk minat murid-murid terhadap cerita rakyat. Sebabnya cerita rakyat ini kita ada banyak cerita rakyat dan pelbagai kisah yang dapat memberi pengajaran dan juga kadang-kadang boleh menimba ilmu pengetahuan yang lebih terhadap cerita rakyat tersebut. Mungkin kamu akan baca satu cerita rakyat yang boleh menambah pengetahuan kamu dari segi sains, matematik dan sebagainya. Okey, yang kedua, generasi pada masa hadapan akan menghargai cerita rakyat. Kalau bermula daripada kamu, kalau cikgu suruh kamu menghargai cerita rakyat, dan cukup pasti bila kamu dah besar, kamu akan meneruskan legasi tersebut kepada generasi masa hadapan. Jadinya cerita tersebut akan sentiasa segar sampai bila-bila. Yang ketiga, boleh mengambil iktibar dan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Ini banyak kali cikgu ulang tadi. Sebenarnya salah satu isi utama dalam setiap cerita rakyat ialah supaya kita boleh mengambil iktibar dan pengajaran, supaya mungkin kita tak melakukan perkara tersebut. Contohnya macam pengajaran kita ambil daripada cerita Si Tanggang, supaya kita sentiasa menghormati ibu bapa kita, tidak menjadi anak yang derhaka. Itulah antara iktibar dan pengajaran dia. Okey, dan akhir sekali, warisan cerita rakyat tidak dipinggirkan dan tidak pupus di telan zaman. Okey, kalau manusia ni dia punya harta yang bernilai, dia punya sejarah dia. Kalau wang ringgit awak kata bernilai, wang ringgit tu boleh habis, boleh bila belanja boleh habis. Tapi sejarah ni kalau kita jaga, kalau kita pupuk, nescaya kita akan menjadi bangsa yang dia hormati. Betul kalau awak pergi museum, awak boleh tengok bagaimana kehebatan masyarakat-masyarakat terdahulu. Sama juga dengan cerita rakyat. Cerita rakyat ni juga ada menceritakan tentang kehebatan pahlawan Melayu, ceritakan kehebatan ilmu-ilmu orang zaman dahulu dan sebagainya. Okey, itu sahaja cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Cikgu akan sediakan soalan dan kamu akan jawab. Okey, jangan risau, soalan tak susah. Seperti biasa, soalan tak susah. Sejarah ni kelas sejarah untuk kamu santai-santai saja. Okey, yang penting kamu menghargai sejarah
dan ingat isi-isi penting yang cikgu sampaikan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih dan cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.